Okay, kita bagi tengok pada attendant. Okay, tolong isi attendant. So attendant, saya akan post dekat ni lah. Dia akan keluar pukul 3 lah, macam tu lah ikut waktu dekat ni. Tolong isi attendant practical. So tolong isi, jangan lupa 24. Awak dia dah ni Kenapa 24 lah? Pukul 25 awak. Awak ada berapa orang semua? Ada tak ni lagi baru ada 24 student. Apa yang tak ada ni? Hishfatul, Siti Aisyah, Farah, Shazlin, Muhammad Nuruddin, Anis, Effendi, Sofia, Mas Izzati, Tan, Anson, Manhesh, Tarshini, Amin, Nurin, Nur Atira, Nur Nabila, Kristina, Muhammad Zahin, Zulaika, Maisara, Nabila, Irina. Apa yang tak ada ni? Dalam tally 26 termasuk saya. Tak tahu siapa yang ada. Memanglah tak tahu siapa yang nak tahu. Nanti saya check balik. Okay, so tolong isi attendance. Nanti kat attendance saya tahulah siapa yang tak ada ni. Tolong isi attendance. Okay, so dalam Google Classroom ni you boleh nak tengok ada notes, ada tutorial book, and then ada borang ni Tolong isi borang ni. So ada lagi berapa orang yang tak isi lagi? Ada seorang lagi. Ni lah kot yang tak masuk. Siapa seorang lagi ni? Manesh. Ada tak Manesh dalam ni? Manesh? Manesh tak? Manesh ada tak Manesh? Tak ada? Madam. Ya. Saya pun tak ni lagi, turn in lagi. Manesh ada Manesh? Tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada ni. Macam 26, macam patutnya 26. Manesh. Manesh tak ada dalam ni. Ke dia dah ni? Kita pun tak tahu, tak apalah nanti saya tengok balik. Okay, so semua dah isi dah kehadiran. 8 orang lagi tak isi kehadiran. Okay, tolong isi kehadiran Okay, so siapa yang saya nak buat ni, saya nak pergi kepada ni dululah, tutorial ni dulu. Okay, so kalau awak tengok ini sebab saya kena cerita dulu apa penting pasal fizik ni lah. Okay, so dekat fizik, dekat sini. Ni kot. Dia keluar ni. Tak nak buka yang tu. Okay. Alright, kita pergi dulu kepada fizik Okay, kita tengok dulu ni. Okay, ini adalah buku tutorial. Dalam buku tutorial ni ada introduction lah untuk fizik. Okay, untuk fizik ni kita ada 205 total lah. Total time. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, total learning time kita adalah 205. Okay, credit value adalah 5 lah. Dia sama dengan subjek sains yang lain. 5. Okay, so L ni lecture, T ni tutorial, P is practical, A is assessment. Okay, this is face to face. Macam saya dengan you sekarang ni face to face. Now face to face means that you're self learning. You punya self learning sendirilah. Okay, for lecture we have 8 hour.
So for non-face-to-face, so you kena juga belajar 18 jam lah. Okay, tutorial kita ada 66 jam. So you kena juga belajar sendiri 66 jam. Praktikal 12 jam tapi untuk non-face tak adalah 0. Assessment 5.5 tapi untuk non-face-to-face 19.5 di mana you kena buat assignment sendiri nanti. So total 205 lah. Okay, assessment strategy. Okay, untuk fizik you ada markah PB or we continuous assessment lah atau kita panggil dia markah PB is 60%. So dia akan contribute you markah 60% and your final exam only contribute 40%. So total tambah 2 ni 100%. Okay, course learning outcome kita ada 3, CLO1, CLO2, CLO3. Apa ini? Ini adalah aras. Aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Okay, kalau untuk aras rendah, describe basic quantity. Describe ni contohnya define ataupun state. Dia hanya macam dia boleh dapat jawapan bila baca melalui definition saja. Okay. So ini akan diajar dekat lecture. So dekat lecture sebenarnya banyaknya dia akan ajar define lah. And then you punya assessment adalah melalui ujian penilaian semester iaitu UPS. So ujian penilaian sumatif ni ujian penilaian UPS ni ada 3 nanti. Nanti kita tengok dekat dia punya plan, teaching and plan. Okay. Untuk aras sederhana pula you kena demonstrate manipulative skill. So manipulative skill ni hanya berlaku dekat practical. So you akan ada practical test lah nanti at the end of the lesson lah untuk sebelum nak exam. Okay, dan CLO3 you need to solve problem related to physics. Okay, yang ini banyak berlaku dekat tutorial dan this one assessment dia adalah melalui lab report, assignment and final exam. Okay, so dari sini apa yang kita boleh concludekan bahawa untuk UPS kebanyakan soalannya adalah soalan very direct. Mungkin soalan dia define atau betul ke salah, itu soalan. Dia tak ada soalan pengiraan. So UPS ni adalah lebih kepada soalan direct. Okay, practical test you kena tunjuklah skill you. Okay, untuk CLO3 ni adalah final exam. Okay, kita tengok kepada pecahan dia pula. Okay, so this is the course evaluation. Okay, kalau you tengok final exam untuk each semester physics paper SP015 is only 18 marks. So dia contribute 40% of your final. So maksudnya 80 markah ni apa yang you dapat bahagi 80. So dia akan hanya ambil 40% sahaja. Okay, coursework. So kita ada coursework So assignment 10%, UPS 20%, practical test 50%, lab report 50%. Dan dia akan contribute this all 60%. So 60 plus 40 you akan dapat 100. Okay, berdasarkan ni kalau you betul-betul buat coursework ni dengan betul, you buat assignment full mark, ujian UPS ni you buat betul-betul, practical test ni you buat betul-betul, you already get 60 mark in your hand. So 60 mark, you dah dapat B minus. So B minus dah ada dekat tangan kalau betul-betul you buat assignment semua tu lah. So untuk dapat A, markah untuk A lah, A betul 80. So maknanya you only need 20% dari sini. So 60 tambah 20% you already get A. So sangat senang sebenarnya untuk dapat A. Saya cakap benda yang betul lah sebab dengan syarat awak betul-betul 60% tu kutip. Kutip betul-betul. Boleh tak ni? Awak dengar ke tak dengar ni? Dengar meja. Dengar. Okay, so kalau boleh saya nak target semua orang dapatlah markah tinggi dekat sini. Assignment memang boleh dapat 10. Sebab apa assignment ni saya akan buat dalam group lah. Saya akan buat dalam group and then you discuss among yourself and then you give me the answer. Kalau saya cakap okay nanti you boleh submit. So selalunya memang assignment ramai dapat 10 lah. Okay, UPS 20%. Yang ini saya tak boleh tolong lah sebab ini adalah online. Yang ini test online nanti you akan buat. Selalunya test online ni dia buat serentak untuk semua yang ambil subjek physics. And then dia ada 20 soalan objektif ABC lah. So make sure you tekan ABC tu betul-betul lah. Tapi ada cara nak bagi dapat 20 sebab macam saya cakap tadi UPS dia hanyalah aras rendah.
So apa, dan dia adalah online. So apa you boleh buat? You boleh buka buku. So UPS ni boleh buka buku. Tak ada siapa nak halang awak tak buka buku. Betul. Tak lepas ni ramai ni. Macam-macam lagi dia orang buat. Adalah teknik dia. Saya tak nak ajar awak buatlah sendiri teknik awak sendiri. As long you dapat full mark kat sini. Macam-macam lah tak tanya budak SES apa dia buat. Tapi satu je lah. Jangan duduk dengan orang yang bodoh lah. Awak duduk dengan bodoh lah. Satu grup tu akan dapat bodoh. Tu yang geram tu. Dia duduk sesama dia tak boleh. So make sure yang ini kena dapat penuh. Okay, practical test dengan lab report ni kalau dia face to face boleh tolong. Cuma masalahnya kalau dia adalah yang lab report ni tak ada masalah, saya boleh tolong. Practical test ni lah selalunya kalau untuk online dia test online jugalah. So you kena be careful lah, jawab soalan dengan betul lah. So at least daripada 60% ni kena dapat lah 58 ke 59 ke. Janganlah dapat 40, 30. Itu yang akan menyebabkan you teruk sebenarnya. Ya. Okay, tengok kepada mark elevation ni. So 18 adalah A. 75 nanti 79 A minus. 70 B plus. So siapa yang dapat B atau B minus, sebenarnya awak punya mark ini sikit je. Sebab ini dah banyak dah di markah ni, tak tahulah mungkin dia tak buat ke. Selalunya kena target A or A minus. Kalau awak dapat B tu sebenarnya dah teruk. Sebab B, kalau awak dapat 60 ni, awak dah ada dekat B minus. Tapi kalau awak buat ni, jawab 2 soalan je, mungkin awak dapat B. Tapi sayanglah, takkanlah kita nak B pula kan. Okay, so kenapa saya suruh awak isi borang maklumat tu? Ni saya nak tunjuk lah. Budak saya tahun lepas. So that's why saya kata, diorang memang target markah kena mesti full. Tengok ni, macam ni assignment diorang dapat 10. Practical test 15. Lab report 15. Ni tahun lepas lah. So dia mesti dapat markah yang full. Tu Engken Ling, ni Chin Wei, okay, Alisa kita tengok. Alisa pun semua kebanyakan memang akan dapat full. Ni dapat full, Hadri. Ni dapat 14 lah. Adalah ini practical test. Adalah tu dia jawab gepek tu. Aisyah, tapi kebanyakan 90% lah memang akan dapat full lah. Hazifah, Sajidah dapat full. So ini ramailah dapat full. Awak tanya saya, cikgu boleh ke, ada ke yang pernah dapat teruk? Ada, saya tunjuk kat awak ni. Ada dapat 14.5 daripada ramai-ramai ni dia seorang je lah. 14. Yang lain semua dapat. Maka ni Fadila 10, 15, 15. So dekat tangan diorang ni ada 40% dah. Yang ini je lah. Dia ni sebab apa? Dia ni tak datang kelas, malas semua. Orang online dia hilang, dia tidur. Budak ni. Orang online dia tidur. Nanti kita tengok result dia dapat apa. Saya siap telefon mak bapak dia. Awak ni memang saya siap telefon bapak dia. Dia buka Google Meet, lepas tu dia tidur. Saya panggil dia ID lah, dia tidur. Saya telefon terus bapak dia, senang. Okay, so memang kita nak target kalau boleh dapat full. Saya memang nak bagi awak dapat full. Saya memang nak bagi, saya nak awak dapat full. Saya memang akan bagi. Tapi kalau awak buat silly mistake, awak buat kesalahan yang tak apa-apa, I cannot give lah. Sebab ini nak menolong. Sebenarnya markah PB tu nak menolong awak sebenarnya. Okay. Alright. So kalau awak tengok ni, ini result budak saya tahun lepas lah. Ini SPM diorang tahun lepas. Saya ada 57 student. So 12 orang je yang A+, 3, 5. Ada yang PSPM diorang C, ada yang D. Ni SPM diorang ni. Budak ni lah kot. Okay. So masa SEM 1 seramai 42 orang lah yang mendapat A. So kalau awak tengok yang ni, budak ni dapat C, dapat A minus. Daripada C dapat A ada. Daripada C dapat A ada. Ada yang C plus dapat A, lepas tu atas 2 diri balik B. Ada. Ni SEM 1, ni SEM 2 lah, ni SEM 1. Ni result SPM, ni result SEM 1, ni result SEM 2. Yang straight A, you should get A lah. Sepatutnya memang you kena A lah sebab you daripada awal A.
Kebanyakan yang straight A tu semua A lah. C ada ni, C dapat A minus. Daripada C dapat A. Ada? Okey, kita tengok yang ideal juga kan. Daripada D dapat A minus. Tapi dengan, dia bukan magic lah, diorang buat macam-macam lah. Ni C budak ni, ideal. B. Sebab apa? Dia telah efek daripada markah PB lah. Markah PB dia dah rendah. Bila markah PB dia rendah, dia akan efek lah you punya final tu. So that's why it's very important untuk you dapat markah PB yang bagus. Kenapa ramai-ramai ibu dapat A? Sebab markah PB dia orang sangat bagus. Macam mana dia orang dapat bagus cikgu? Dia orang buat betul-betul lah assignment. Buat. Tanya. Cikgu betul tak ni? Betul tak ni? Boleh tanya. You can ask because assignment bukan macam test. Assignment, I give you time. Saya tak tunjuk lagi nanti. Saya tunjuk masa dia. Practical test, lab report, boleh. Daripada 21 pelajar kat sini, hanya 2 orang dia yang tadi yang dapat teruk. Itu pun 0.5 je markah je. Bukannya 3, 4, bukan. Tapi dia tidak berlaku dengan mudah lah. Maksud saya dia kena dengar. Cikgu suruh buat A lah. Okay, boleh tak ni? Boleh. Okay, kita masuk mana ni? Okay, kita pergi ke ni lah, dia kena bagi nasihat ni. Nasihat kat sini. So apa yang you kena buat? Sebab sehari ni baru hari pertama. Bersemangat kan? Okay, so maintain a positive attitude, understanding the basic concept and principle before and then solve the assigned problem. Read the textbook and jot down point that unclear before attend lecture. During class, take carefully note and ask question about idea that unclear. Set up a regular study schedule. Read the syllabus and course. Okay, lepas tu ada 2 hour of study time. Mesti ada every hour you are in the class. Seek advice of the lecturer if you have any trouble with the course. Avoid delaying study. Sekarang ni tak ada perkataan delay sebab you baru starting. Ini baru garisan permulaan. Budak yang SPM C pun boleh dapat A. Budak SPM yang D pun boleh dapat A. So you tak boleh cakap cikgu tak, dia boleh lah cikgu dia straight A. Tak ada, sama je. Semua orang tengah reset button. Everyone is reset button. Tak ada siapa dahulu, tak ada siapa. Awak jangan cakap cikgu dia boleh, cikgu dia SES. Tak ada, sama je. Dia tak ingat dah apa dia belajar ni. Tanyalah dia orang tak ingat dah apa-apa. So semua reset button. Okay. So kita masuk kepada planning. Okay, macam kita nak pergi perang atau kita nak main game kan. Mestilah kita tahu kita bawa apa, weapon apa kita bawa. Takkan kita main, okay hari ni saya nak pergi berperang, okay saya jalan-jalan. Memang mati dululah. Kita punya peperangan utama kita ni masa ni, PSPM ni. So untuk pergi sebelum ke PSPM tu kita ada beberapa benda yang kita kena kutip, kita nak kutip mata. Ya, okay nanti print tolong highlight. Okay untuk baca ni pertama sekali you tengok ini week ni yang ni lah week 1. Sekarang ni kita kat week 1. Topik, okay topik ini you akan belajar dekat lecture, masa lecture lah, masa kuliah. Tutorial during tutorial class. Topik 1 maksudnya jam pertama kita kena settlekan topik 1. Jam kedua dah masuk topik tu. Practical lah, hari ni kita tengah ni lah Introduction of Physics Laboratory lah. So saya akan masuk kepada Introduction. Remark ni kalau ada apa-apa cuti lah. Okay. Alright, so point yang pertama yang awak kena kutip adalah ni UPS 1. So UPS 1 akan berlaku dekat week 7 on the 6th of September. So dia akan ada UPS 1 on topic 1 until 4. So we have to make sure before UPS ni kita dah settle sampai chapter 4. Kita dah kena settle ke chapter 4. Kalau tidak, you tak boleh nak buat UPS. So that's why kita tengok kalau boleh maksudnya bulan 8 ni awal bulan 8 ni dah habis sampai ke 4 dah ni. Awak tengok ni. Sangat laju lah, metrik ni memang laju Okay. Lepas tu kita ada assignment. So tengok ni assignment saya release 20 of September. So you ada 1, 2, 3 weeks untuk submission. Okay, so apa yang kita punya strategi, saya akan pecahkan you into group.
So you discuss among your group nanti. So nanti final answer juga bagi saya akan tengok lah. Kalau saya suruh betulkan, betulkan. Kalau saya suruh, saya cakap okay boleh submit, you kena buat dah lah. And then submit terus. Okay, then on the week 10 kita ada UPS 2. So UPS 2 adalah on chapter 5 until chapter 7. And then we have the final UPS lah, UPS 3 on week 16. Iaitu topik 8 until topik 10. So UPS ni dia stop sampai chapter 10 saja. Okay, untuk fizik kita ada 14 chapter semua. 14 chapter, tetapi chapter 8 adalah assignment. So your chapter 8 ni tak akan keluar masa PSPM. So chapter 8 ni hanyalah assignment, so kita tak akan buat tutorial. So nanti total chapter yang akan masuk PSPM adalah 10 chapter 13 chapter saja. 13 chapter sahaja. Sebab tolak satu tadi tu. Okay, boleh tak? Boleh. Ni okey, yang baru ni okey tak? Okey cikgu, okey. Okay, kita masuk kepada practical test. Okay, practical test you akan start dekat week 12. Ini adalah start release. And then kita ada submission buat 14. And then 15 adalah lab report test. So you akan ada dua lah, practical test dengan lab report test. Yang ni pun saya tak tahulah macam mana dia punya ni. Okay. Okay, yang inilah main kita, main business core kita. Kita punya tujuan utama ni datang kat matrik ni adalah sebenarnya ini ni, PSPM ni. Kalau tak datang kelas, tiba-tiba awak muncul kat PSPM ni pun boleh. Tak ada masalah. Saya pernah ada anak murid tu. Dia tak wujud ni, tiba-tiba kat PSPM dia wujud. Teruslah fail. Sem 1 dia dapat 4 flat. Lepas tu sem 2 dia tak datang kelas. Lepas tu saya pun biar je lah. Saya ingat dia pandai. Mungkinlah dia dah pandai. Sem 2 dia terus fail semua subjek. Terus pointer dia 4 flat. Sem 2 dia dapat 2 poin lebih. Bahagi terus dapat teruk. Itulah pengajaran dia. Okay, so PSPM ni ini bulan Disember. So now is end of July. So kita ada Ogos, September, Oktober, November, Disember. So ada 5 bulan lagi lah you kena nak settlekan PSPM. Okay, so ini cara nak bacanya lah. So ini kita punya plan, kita punya perancangan macam mana nak hadapi PSPM. Okay, seterusnya dekat dalam buku ni pun ada constant value. Ini semua akan bagi masa exam. Dan yang paling best pasal fizik ni, you ada formula. Banyak formula. Ini semua formula dia akan bagi masa final exam. Ada 78. On your final exam, all the formula here is given. But there are some formula yang you kena hafal lah. So, saya tak faham kenapa tak boleh dapat A. Formula dah ada, masukkan nilai je. Dah lah PSPM tadi solve problem saja. So saya tak faham lah, that's why saya tak faham kenapa tak boleh dapat A. Because they already give you the equation. But you just substitute value je. Dia ke cikgu, macam semudah tu je ke? Memanglah. Equation kalau bagi pun dia tak tahu cikgu Y ni apa, yo-yo, U ni apa, udang. Tak tahu, tak boleh buat. So you have to understand what is U, because we have a lot of U here, ini ada U, sini W, banyak simbol. Yeah, so that's why even though they give you formula, but if you don't know how to use it, sangat rugi. Formula bagi, tak perlu hafal pun. Okay, untuk fizik SPM dengan matrik is totally different. Kalau in SPM banyak explain, banyak state, banyak ni kan. Tapi in matriculation more on calculation, banyak calculate. Sebenarnya banyak more in mathematics. Ya? Okay, ada apa-apa tak soalan? Setakat ni. Nak tanya apa? Dia tak faham apa cikgu BP ni. Ada apa-apa nak tanya? Ni ada 27 orang pula dah.
Nak tanya tak ada tak faham. Oh macam bagus betul ni. Dengar ke tak dengar ni? Dengar cikgu. Dengar. So far tak ada. Dengar. Mula tak ada agaknya. Ni borang. Lagi 2 orang tak ni. Siapa ni? Manis ni memang tak ada dah kot ni kot. Siti Zulaika. Ada Siti Zulaika ni? Ada. Tadi dah submit dah. Awak tak turn in kot. Dia kena turn in. Okay, so apa yang saya nak buat ni sebab ini adalah waktu amali. So saya tak boleh lah nak ajar tutorial. So saya nak pergi kepada amali. Okay, amali. Sebab amali 30% tadi tu kan. Mana saya punya ni? Ni. Okay. Nanti saya bagi you yang ni. Okay, ini adalah physics laboratory report. Okay, for amali actually you will run in a group. You tak perlu buat seorang-seorang. So you akan at least ada 4 orang lah. Tapi ini untuk amali biasa. Tapi dekat test selalunya satu group 2 orang. Tapi kalau untuk online ni mungkin seorang-seorang lah kena buat. Okay. So kita just recap balik lah. Untuk amali kita ada berapa tadi amali? Ada 6 Saya dah pergi padam mana tadi. Berapa amali? Ni amali. Ni. Tu pula dah. Ada kejap boleh buka, kejap tak boleh buka. Pening lah. Apa ni? Itu je. Nanti. Ni tak. Ni tak error ni. 8 kot tadi yang boleh. Nanti boleh buka YouTube channel tu, boleh tengok YouTube tu. Kita ada Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 amali. So amali ni macam mana dia akan buat? Okey, minggu ni kita buat introduction, yang minggu depan kita akan buat brief pre-lab. Okey, minggu satu lagi baru kita akan buatlah eksperimen 1 and then kita buat post and then eksperimen ni memang you tak boleh nak datang college kan, tapi kita akan tunjuk video lah. So dari video tu nanti you akan you akan tahulah macam mana eksperimen tu and then you kena buat lab report. Lab report tu yang 15 markah. Okay, so sebelum kita masuk kepada lab report, just kita recap lah. Okay, measurement and uncertainty. So properties. Okay, properties untuk measurement ada accuracy, sensitivity and precision. Okay, paling penting saya nak fokus dekat sini adalah error. So kita ada 2 jenis error, iaitu systematic error dengan random error. Okay, so you kena tahu pasal significant figure dengan uncertainty lah. Uncertainty ni untuk single reading, repeated reading, graph and function. Okay, so dalam lab report nanti kita akan ada alright. You kena tahu equipment apa yang you guna. Contohnya meter rule. Okay, meter rule ni dia ada range. What is range? Range ni adalah from initial. Range ni adalah from starting point. Range. Range. Range ni adalah initial sampai final. So kalau you ada ruler, so starting point dia boleh baca 0 sampai 100. So macam mana nak tahu berapa decimal place nak letak ni, you have to look at sensitivity.
What is sensitivity? Sensitivity is the smallest scale. Smallest scale yang you boleh baca. Kalau untuk meter ni 0.5, ni boleh baca lagi, ni baru 1. So smallest scale ni adalah 0.1. So that's why dia letak 0.1 cm. So you punya range you akan letak 0, ikutkan ni lah decimal place ni ada 1. So 0.0 until 100.0 cm. Make sure unit letak dekat luar. Okay, vernier caliper. Vernier caliper kena tengok lah dia punya alat ni, contoh lah. Ini contoh ini bukan suruh hafal tau, ini contoh. Stopwatch. Yang ini semua kena depend on the apparatus. Cuma apa yang saya nak cakap dekat sini, point decimal place dekat sini is depend on the sensitivity here. So if you have 2 decimal place here, so here should be also 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat sini pun kena 6 decimal place. Maksudnya range, kotak range dengan kotak sensitivity dia punya titik perpuluhan tu. Decimal place tu should be same. Ya. Okay, ini contoh taking reading for vernier caliper. Okay, ni lah. Okay, so you tengok untuk vernier caliper. Okay, so this is vernier caliper. So kalau you nak baca range dia, you kena tengok ini adalah start from 0 until 12. So ini range dia lah 0 until 12 mm. Macam mana cikgu tahu mm? Dekat sini lah mm. Ni bukan mm ni cm ni. Cm sebab dia adalah mm kecil sangat. Mm tu dia punya titik. Cm. Okay, cm. Okay. Cuma how do I know the decimal place? Saya kena baca dia punya scale ni lah. The smallest scale. So the smallest scale dalam case ni adalah 0.01 cm. So that's why range saya akan letak 0.00 until 12.00. So ini akan jadi range. Ini akan jadi sensitivity. Paling smallest. Sebab dalam awak punya lab report nanti akan ditanya pasal ini. Tapi bila you dah buat banyak-banyak, you akan tahulah kebanyakan dia suka tanya pasal ruler. Sebab ruler banyak guna lah. Vernier caliper jarang kita guna vernier caliper. Okay. So macam mana nak baca vernier caliper? Okay, kalau you tengok kepada reading ni, ini adalah dia punya beri bacaan. Kita ambil bacaan yang ni angkut luar ni, ni dalam ni luar. Okay, so dia zoom lah ni. Okay, you tengok yang ini adalah yang selari. So kita akan tengok yang selari. Okay. So dalam case ni yang dia zoom ni. Ni pula zoom dia. Okay. So you akan tengok yang ni, yang bawah ni. Ni yang bawah ni. Okay, yang bawah ni the nearest dia adalah ni. 1 tapi ada 1. So kita akan letak dia sebagai 1.1 cm. 1 tapi dia tak kena nombor 2 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dapat 10 balik kan. So kita akan pilih 1.1 cm. Ini adalah main scale. Ini main scale. Okey, yang bawah ni yang ini. Lain lah. Ni yang bawah ni, yang ni color ni. Okey, yang ini kita panggil dia vernier scale. Okey, vernier scale kita akan baca the one that sama. Selari ni nombor 2 ni. Nak tengok nombor 2. Okey, the one that selari here adalah 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Dekat 4 ni 5. 6, 7, 8, 9, 10. So yang selari adalah dekat 4. So kita akan letak 0.04. Sebab the smallest scale tadi adalah 0.01. So ini mewakili 0.04 lah. So you tambah dua-dua ni. So you akan dapat 1.14 cm. Okay, boleh faham tak nak baca vernier scale? Faham. 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 Sebab mungkin dia akan keluar dekat practical test ke, mana saya nak tahu. Sebab saya pun tak tahu soalan dia apa. Tapi nanti yang ni saya akan bagi.
Okey, micrometer screw gauge. Okey, micrometer screw gauge bentuk dia macam ni. Saya rasa pernah jumpa masa SPM. Okey, dia ada bacaan dua ni lah, samalah. Okey, yang sini adalah, ni bahagian ni lah, ini adalah main scale. Yang sini adalah vernier scale. Okey. Sama jugalah, you kena tahu dia punya bacaan. Okey, kalau you tengok sini, ini adalah 0 to 5. So ini 1, 2, 3, 4, 5. So bawah ni apa? Bawah ni adalah 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5. Maksudnya bawah ni adalah 0.5. So 10, sini ada 1. So ini akan jatuh jadi 11. So dia adalah 11 mm. Okey. Untuk ini pula, you tengok mana yang sama. You tengok garisan yang selari ni lah, nombor 2 ni. Okey. So dia jatuh dekat ni 45, 46, 47, 48. So dia jatuh dekat 48. So 0.48 because the smallest scale dekat sini adalah 0.01 mm. So apa beza ini dengan yang atas tadi? Yang atas tadi smallest scale dia adalah 0.01 cm. Dia cm, dia besar tau yang ni besar. Kalau yang ini dia punya smallest scale dia adalah 0.01 mm. So you tambah je lah. Okay, so you akan dapat 11.48. Yang ini yang biasa saya tengah cakap ni yang biasa. Nanti kita tengok zero error pula. Okay. Sama juga dengan case ni. Yang ini 67. 67. Tapi ada bawah lagi. So ini 0.5. So ini jatuh 7.5 lah. So 7.5 mm. So yang ini 20, 21, 22, 23, 24. So 0.24. Just tambah je lah. You dapat 7.74 mm. Okay. Ini adalah error. Okay. Untuk error, ini akan you letak dalam discussion nanti. Okay, there are two type of error iaitu systematic error dengan random error. Okay, systematic error adalah reading and always biased in one specific direction. Dia selalunya disebabkan oleh alat, disebabkan oleh apparatus. Okay, source terjadinya systematic error adalah device. Yes, contohnya zero error. Ini paling famous lah zero error. Selalunya kita akan tulis zero error je. Yang lain ni kita tak buat pun. Sebab dalam exam you kena at least 2 je. Satu kita akan buat zero error, satu lagi kita buat parallel error. Okay, satu lagi adalah fault. Kesalahan lah ataupun benda tu in the device. In metal expand when the temperature increase. Kalau contoh environment, gravity is not constant. Tak boleh lah cakap gravity is not constant. Kita pun kat earth, bukan kat tempat lain. Uniform air resistant. Boleh jugalah uniform air resistant. Observer, reaction varies from the one person to another. Reaction time. Masa dia lepaskan dia tu, kawan dia cakap 1, 2, 3 go. Dia baru nak tekan stopwatch. Itu reaction time lah. Short or long sign. Boleh lah juga. Okay, tapi selalunya kita guna zero error lah. Precaution dia bukan use perfect ini kalau yang ini. Selalunya apa kita buat, kita take into account the value of zero error. So kalau zero error dia positif, kita tolak. Kalau zero error dia negatif, kita tambah. Okay, random error. Random error ni berlaku disebabkan oleh selalunya observer. Contohnya parallel error. Ini selalu kita pakai lah parallel error or wrong count, number of oscillation, environment because change in the surrounding during the experiment. Masa you buat eksperimen, tiba-tiba ribut taufan melanda. So ada berlakunya change of surrounding. Atau device, dia punya pointer tu ada masalah. So macam mana nak buat precaution dia? Take several reading. Parallel error memang cara nak selesaikan dia adalah take several reading. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, ini tadi yang saya cerita pasal zero error. Kita ada positif, kita ada negatif, apa benda di cikgu. Okay,
zero error kita ada negatif dengan positif. Okay. So bila masa nak tahu dia positif atau negatif, kalau positif dia punya initial reading is greater than 0. So contohnya ni zero awak kat sini. Okay, ni zero dekat sini. You punya zero dekat bawah ni. So initial reading you awak ni adalah greater than 0. So dia akan jadi positif. Kalau negatif, dia duduk bawah. Okey, maksudnya 0 dekat sini, ni 0. Dia duduk less than, dia duduk dekat ni 40, apa ni, 46, 47, 48. Dia duduk bawah. Yang ini dia duduk atas. Mana 0 ni? Ini dia dah melepasi 0. Yang ini dia dah 5 katakanlah. 0 dekat sini. So yang ini kita panggil dia, ini kita panggil dia negatif ke? If the sign of positive, if the initial reading is greater than 0. Greater than 0, betul? Ni greater je lah, dia dah lepas. Dia dah lepas. Yang ini 0 sini, yang ni dia bawah lagi. 0 kat sini, so dia duduk bawah. Yang ini dia dah lepas. Dia dah lepas. So ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Okay. So apa yang berlaku untuk final reading, untuk dapat actual reading, you kena tolak. So kalau negatif, tolak-tolak akan jadi positif lah. Tapi kalau untuk positif, you tolak, dia akan jadi tolak. Tak apa, kita tengok contoh. Dia ada bagi contoh sini, ada tak contoh? Tak ada itu adalah soal ni, tak ada kat sini. Tak ada contoh, itu saya punya ni, tak ada kat sini. Okay, so tak apalah, nanti you boleh google. So you betul tengok bahawa kalau awak, paling penting sekali awak kena tengok dekat mana 0 tu. Kalau 0 tu dah melepasi garis permulaan, ni garisan permulaan ni, dia dah start 0 tu up, so dia adalah positif. Dia adalah positif, 0 error. Betul. Kalau dia duduk bawah, bukan 0 ni kat sini, dia adalah positif sebab dia dah mendahului. Okey, dia positif. So kalau yang ini 0 dia dekat sini, so dia dekat bawah, so dia adalah negatif 0 error. Yang ini dia dekat. Significant digit. Okey, ini significant figure lah. Okey, ini adalah all non-zero digit are significant. Okey, 3.12 ada 3 significant figure. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 significant figure. Significant figure ni awak tahu ni saya rasa ni. 0 between non-digit of significant. 1, 2, 3, 4. So 4 significant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 significant. 0 beyond decimal point. Okay. 1, 2, 3, 4. So kalau ni kita ada 4. Okay. Bila masa kita tak kira significant, kalau dia berada di depan. Ni contoh ni. 0.0034. So significant tu adalah nombor angka bererti. Angka bererti. So kalau dalam kes ni 3, 4. So 2 significant. Okey, macam ni kes pula ni 1.34 power of 7. So dia ada 3 significant. 1, 2, 3, 4. So 3 significant. So significant figure ni, you just kena ingat macam ni je lah. Kalau dia duduk 3.120, dia adalah 1, 2, 3, 4. 4 significant figure. Kalau dia duduk dekat 3.102, dia pun 4 significant sebab kosong tu tengah-tengah. Tapi kalau dia 0.312, dia hanyalah 3 significant figure sebab kosong dekat depan ni, ini tidak dikira. Itu maksud significant figure. Decimal place lain, decimal place tu titik perpuluhan. Ini tak ada, yang ni.
Yang ini saya tak nak you hafal sebab yang ini depend on apparatus. Tak perlu tahu ini. Okay. Saya nak fokus kepada how to present a complete experiment report. Okay, so ini adalah cara nanti nak buat lab report, tolong rujuk ni ya. Okay, pertama sekali kena ada topik. Apa topik you? Objektif. Gunakan objektif yang ada dekat manual lah, booklet ataupun masa exam dia bagi objektif, so you guna yang tu. Okay, apparatus you kena list dalam bentuk data. So you kena buat ni lah. Ini that's why saya kata tadi, arrange dengan uncertainty. Kena betul lah, uncertainty dengan sensitivity beza dia. Kalau sensitivity tadi tak ada plus minus, yang uncertainty ni ada plus minus. Okay. Dan you kena make sure you punya decimal place betul. Kalau you tak ada uncertainty, contohnya resource 10, mana ada range, so you letak dash. Processing, letak dash. Okay. Teori. Teori tak ada lah ini. Kamu punya procedure tak ada. Ni dua ni tak ada dah. Observation, data. Okay, yang data ni dia akan bagi you data sebab you tak buat eksperimen kan. You tengok daripada video je nanti. So data dia akan bagi, cuma you kena tahu how to draw a graph. You kena tahu lukis graph. And then you kena tahu macam mana nak guna baseline, centroid, plotted point sebab markah selalunya adalah 7 markah dekat sini. So buat graf ni ambil masa jugalah, graf ni kena tahu buat ya, especially nak cari centroid ni. And then yang ni tak ada, calculation tak ada. Calculation tak ada. And then you masuk kepada discussion, you kena give comment lah. So macam contohnya apa objektif nak? The experiment is determine the acceleration due to gravity by using projectile. From the experiment, G yang you dapat berapa? Ni tak ada ni, standard deviation ni lama punya tak ada. Berapa nilai awak dapat? Sama tak dengan teori? Kalau tak sama kenapa? Okey, dan nombor 2 you kena letaklah error dengan precaution. Make sure error letak systematic error, random error. Saya kata 2 je. Ni nak 2 sahaja. Yang ni tak apa, yang ni nanti kita buat sama-sama lah. And then precaution. Okay, precaution you kena at least 2 jugalah. Apa langkah berjaga-jaga you buat masa buat eksperimen. Dan last kali conclusion. So conclusion jawab balik objektif. So total markah ni tadi 15%. Tak ada kan. Saya bagi contoh ada tak? Sekejap ya, saya tengok ada tak yang lama punya. Cerita kat buat pun tak faham. Ni apa ni lama punya dulu test ni tahun lepas punya test lah. Ni pun dia guna benda yang sama. Okay. Ni tahun lepas punya test. Macam ni lah dia bagi you Dia akan bagi you lab report, test instruction. So you do nama, numeric, practicum. Okay. So contoh tahun lepas dia bagi Hooke's law. Okay. Dia akan bagi tahu teori. Dia akan bagi tahu apparatus apa pakai. Okay. Dia akan bagi tahu macam mana buat eksperimen. Okay. Dia bagi tahulah setup apparatus, measure apa. Dan dia akan bagi table. Cuma your table adalah ada yang tak ada lah. So you punya markah start dari sini, 5 markah. Okay, so kalau awak perasan dia biar kosong sini. So yang kosong sini adalah sebenarnya apa apparatus yang dipakai. Okay, you nak kira position. So kalau position kita guna pembaris. So kita akan letak dekat sini 0.1. 0.1 lah. Okay, elongation. Macam mana nak cari elongation? Elongation dia dah bagi dah formula X tolak X0. So XU sini 33.8, tolak je lah ni 33.6. So tulis kat sini. Tulis jawapan X. Force sama dengan mg. So mass, mana mass? Mass ni, ni mass 50 gram. So kena tukar je kepada kg. Lepas tu darab dengan gravity 9.81. So you akan dapat lah. So inilah contoh dia lah.
So maksudnya dia akan bagi data dah tapi you kena selesaikan yang ni. Okey, lepas tu 16 markah. Data processing. Okay, you kena plot graph F lawan X, calculate gradient, determine K. 16 markah. Okay, lepas tu you kena ada discussion. State compare dengan theoretical value. State tu, that's why saya kata dua je. Satu mesti systematic error, satu lagi random error. Systematic error dah start hari ni hafal dah. Systematic error mestilah zero error. Random error, parallel error, and step overcome. And then state 2 precaution. Before or while doing experiment, 6 markah. And then last kali state the result to refer to the learning outcome, 3 markah. Total 30 markah tapi dia minta 15%. So maksudnya mesti kena dapat 30 markah untuk dapat 15%. Ini contoh tahun lepas punya lah. Ini pun dia orang buat online tahun lepas. Okay, nampak tak idea tu lah. Tak apa yang risau, kita ada 6 eksperimen nak buat sama-sama. Mana namanya? You betul tak ingat dah. Kita tengok. Cungwei. Inilah dia orang punya tahun lepas. So nanti awak dah siap, awak tangkap gambar, convert ke PDF, hantarlah macam ni dia orang budak ni buat. Expired pula. So you kena tahu buat graf lah ni. Graf, kena ada title, kena ada label, tak apa. Yang ni semua kita akan belajar nanti. Okay. Gerak ni. Okay. Macam ni lah diorang kena buat ni. So you masukkan nilai, tunjukkan cara centroid, gradient. Lepas tu tunjukkan lah. Ni yang macam saya cakap tadi tengok. Diorang pun hafal je. Random error, parallel error. Systematic error, zero error. So kita dah hafal dah dulu. Macam mana nak random error ni nak. Tak apa, yang ni semua nanti kita buat dia. Jangan risau. Random error which is parallel error while using meter rule to takes reading. Ensure your eye perpendicular to the scale of meter rule while taking the measurement. Systematic error which are zero error of the meter rule. So make sure all the measurements should be considered include the zero error when taking actual reading. So itulah. Precaution kena ada 2 and then conclusion. Okay, boleh tak? Jangan takut. Okay, ada apa-apa tak soalan setakat ni pasal lab report? Dia tak tahulah benda lah cikgu ni. Tahun lepas punya ni. Okay. Okay tak ni? Mana muka awak semua ni kat sini? Okay? Boleh? Okay. Kira tiga lah. Boleh. Boleh cikgu. Okay. Untuk lab report ni nanti sebab minggu depan still lagi kita buat lab manual. So selalunya waktu amali, waktu pre-lab ataupun post-lab saya tak akan buat lama. Selalunya saya buat sejam je. Lepas tu setengah jam je pre-lab tu. Pre-lab saya tak akan buat, post-lab saya tak akan buat, saya buat pre-lab je. So yang lain tu saya akan buat tutorial. Terus buat tutorial lah, maksudnya waktu amali yang bukan amali kita akan buat tutorial. Okay? Sebab kita nak cuba kejar masa. Kalau boleh lagi cepat kita habis tutorial, lagi banyak revision kita boleh buat. Itu target kita lah, kita nak buat revision cepat. Okay? Orang ada 7 orang ni.
Okay, so 1 jam saya dah ceritalah pasal ni. Saya tak nak go through lagi detail sebab apa, saya nak biar you buat, you learn from mistake. Kita ada 6. Ada 6 benda, ada 6 kesalahan yang boleh kita buat. So saya nak you belajar dari mistake. So nanti untuk graf ni nanti ingat ya, kena ada title, axis kena betul. Tak kena cerita pasal ni lah. Yang ini saya tak cerita lagi ni. Kertas graf ada tak tu kat rumah? Kena siap dah lah, kena ada kertas graf Tolong boleh try dah cari kertas graf. Saya kena cerita ni lah, saya tak nak cerita lepas ni. Okay. Untuk graf ni, saya nak you lukis ni untuk graf mesti ada 7. Okay. Title 1 markah. Label 1 markah ni. Label. Make sure you punya label betul 1 markah. Centroid. Okay, macam mana nak kira centroid? Centroid tu adalah titik tengah ni. Ni bentuk centroid. Okay. Centroid. Centroid ni simbol dia adalah X bar, Y bar. Dia adalah titik tengah. Okay, so kalau awak tengok macam mana budak ni buat. Okay, centroid ni awak kena kira berdasarkan, buka lah ni. Tu lah. Okay. Alright, so kalau awak tengok ni macam mana dia kira centroid. Okay, so you kena tahu graf apa you plot. Okay, macam graf ni adalah X lawan F lawan X. So dia dah kirakan purata ni. So 0.2 tambah 0.4 tambah 0.6 tambah 0.8 plus 1 plus 1.2 times 10 power of negative 2 divide by 6 because we have 6 reading. So you akan dapat X centroid lah, X bar centroid. Okay, lepas tu you kena cari centroid untuk F pula. 0.49, 0.98 plus 1.4 plus 1.96 plus 2.45 plus 2.94. So you divide by 6 lah. So you akan dapat ni. Okay. So dari situ nanti you kena tulis dalam term ni lah, centroid equals to nilai ni dengan nilai ni. Okay, macam mana nak tahu berapa titik perpuluhan nak kena letak, tengok dekat sini. So kat sini you hanya letak 1 titik perpuluhan. So make sure your final here also 1. Kena 1. Okay, dekat sini you ada 1, 2. 2 titik perpuluhan. So dekat sini tengok, mula-mula budak ni letak 3 titik perpuluhan. Lepas tu final answer dia letak 2 titik perpuluhan. So decimal place kena follow table. Kena follow table lah. So kalau you ada 2, 2. Kalau you ada 1, 1. Itu maksud centroid. So centroid tu nanti you dapat dia punya nilai ni, you kena letak dia dekat graf dan letak dia simbol X macam ni. Macam ni. Ini centroid. Ini simbolnya. Tak boleh buat sebab tak ada data. That's why saya kata masak mali nanti kita akan belajar. Kalau dia masak mali you boleh buat lah, you kira-kira. Okay. Apa yang centroid lah. Okay, so saya nak masuk sebab 1 jam dah habis. Macam saya cakap tadi lah, waktu amali ni kita akan cuba-cuba untuk membuat tutorial. Okay, so saya terus nak masuk kepada tutorial Okay, untuk tutorial saya nak ada UH2P7. Okay. Untuk tutorial. Okay. Saya nak you ada 3 buku ni.
Yang pertama is tutorial answer book. Okay, saya nak tolong beli buku panjang ni, macam ni buku ni. Buku panjang ni buku macam ni. So ini kena beli buku panjang, guna buku panjang. Saya tak nak guna kertas sebab apa? Kalau guna kertas nanti hilang, tak boleh nak buat revision. Selalunya siapa yang guna kertas tu dia lah bermasalah macam-macam. Dia lah yang dapat A minus, B, itulah dia mendahaka. Okay, tutorial saya nak buku panjang. Yang kedua, you kena ada short notes. Okay, short note ni saya nak buku pendek je. Okay, ni buku pendek lah, buku pendek sekolah biasa ni. Nipis je, tak perlu banyak ni. Nipis je. Okay, yang ketiga saya nak past year question answer. So, past year question answer book lah. So ini pun buku pendek je. Tapi yang ni nak tebal sikit lah. Sebab ni banyak juga. So yang ni pun sama juga macam ni lah. So you kena ada 3 buku. Untuk fizik kena ada 3 lah. So by next week saya harap semua orang dah ada 3 buku ni. So kalau you buat 3-3 ni memang akan dapat E. Saya tak minta pun beli buku buku international ke buku apa, tak ada. You just do this. Memang tak tahu buat ni. Memang senang. Tapi dia punya nak buat tu macam-macam lah. Especially yang ini lah. Yang ini sangat penting lah. Sebab itu banyak kena buat. Ada je yang tak buat. Tapi tak buat tu, itulah yang dia dapat. So sekarang ni tak terlambat lagi. Baru hari pertama. Ya, banyak masa lagi. Okay, so ada 3 buku boleh tak? 3 buku ni. Boleh. Okay. So saya masuk kepada tutorial. Bukan. Saya masuk kepada ni. Sorry. Okay. Saya terus ajar. Okay. Chapter 1, Physical Quantity and Measurement, face to face, 1.5 hour. So kenapa 1.5, setengah jam dekat kuliah, another 1 hour ni lah waktu tutorial. Kita ada masa lah tutorial nanti. Okay. So overview, physical quantity and measurement. Okay, physical quantity is about something that you can measure. That's why kita panggil dia physical, boleh nampak. Okay, di pertama sekali you kena tahu pasal dimension, skala vector quantity, vector multiplication, and skala and vector product. Okay, tak apa. Alright, so pertama sekali kita belajar pasal define. Okay, ini cara nak belajar yang macam saya cakap tadi itulah. Okay, bila awak nampak je perkataan define, dia sebenarnya adalah CLO1 tu. Dia adalah define, describe, dia adalah alas rendah. So dia ni hanya boleh keluar dekat mana? UPS. So maksudnya perlu ke saya hafal ni? Tak perlu. Kenapa tak perlu hafal cikgu? Sebab UPS online, online boleh buka buku. So that's why saya nak you buat short note. So maksudnya kalau you ada short note, kalau soalan tanya define dimension, you boleh buka tengok. Kalau you nak buka lecture note entah mana tak lecture note you. Sebab ada masa. Quiz UPS nanti ada masa. Dia bukannya 1 hari, dia ada masa. Dalam 1 jam, setengah jam ke? Setengah jam 20 minit. Entahlah, saya dah lupa dah. Setengah jam 20 soalan kot rasanya tu. So dia sangat cepat. Okay. Alright, so define dimension hanya berlaku kat UPS. So you tak perlu hafal. Tapi you perlu tahu je lah apa itu dimension. Okay, yang kedua adalah determine. Okay, determine the dimension of derivation quantity. Determine ni maksudnya kira ataupun cari. So yang ini akan keluar dekat PSPM lah. Memang tak lepas pun keluar yang ini sebenarnya. So determine ni maknanya you kena tahu macam mana nak derive quantity. Nak buat dimension derive quantity. Yang ketiga, you kena tahu verify. Verify homogeneity of equation using dimensional analysis. Okay, verify pun akan keluarlah dekat PSPM.
Sebab apa kat PSPM verify ni maksudnya sahkan. Bila sahkan maksudnya kita kena kira. So anything talking about solve problem or anything you need to calculate is about PSPM. Sebab PSPM you semua about calculation. So you kena guna homogeneity punya equation using dimensional analysis. Okay. Apa itu dimension? Dimension is a technique. Dimension is a technique or method which physical quantity can be expressed in terms of combination of basic quantity. So sebenarnya dimension ni adalah teknik untuk derive basic quantity. Tak perlu hafal, jangan hafal sebab dia keluar kat UPS je. Okey, dan dia sebenarnya hanyalah simbol saja. Okey. So pertama sekali awak kena buat hari ni adalah hafal kotak ni. Okay, we have 6 basic quantity yang you kena hafal. Mass, length, time, electric current, temperature, amount of substance. Keenam-enam ni tak ada dalam formula, ini hafal. So hari ni kerja you hafal benda ni. Okay, unit. You dah biasa dah. Unit untuk mass, kg, length, meter, time, second. Electric current, ampere, temperature, Kelvin, amount of substance, mole. Ini dah biasa tengok. Okey, inilah simbol, inilah dimension. Dimension ni adalah simbol sahaja. Okey. So, mass simbol dia M. Semua huruf capital dan semua huruf besar. M, length, L, time, T, electric current, A, O, I, temperature, theta, amount of substance, N. So ini dimension punya simbol. So ini yang you kena hafal. So mass M, length L, time T, electric current I, A, ampere lah. Temperature theta, amount of substance N. So hari ni kena hafal yang ni lah. Okay. So dimension can be treated as algebraic quantity through procedure called dimensional analysis. Okay. Apa fungsi dimensional analysis? Untuk determine the unit and also determine the physical equation is dimensional correct or not. Okay, kenapa pentingnya dimension? Untuk determinekan unit lah, nanti kita akan tahu apa unit akhir dia. And then untuk tahu sama ada you punya dimension ni correct or not. Okay, so contohnya you create a theory and then you ada equation. So how do we prove that your equation is correct? By using dimensional. Sama ada dia homogeneous atau tak homogeneity. Okay. Macam mana nak guna prinsipal homogeneity? Ini prinsipal homogeneity yang ini. Dimension of left hand side should be equals with dimension right hand side. Maksudnya kiri dengan kanan mesti sama. Okay, apa benda lah cikgu cakap ni tak faham. Okay, tak apa. Okay, dimension untuk number tak ada. Tapi dimension tak boleh added or subtract. Cannot be added or subtract. Okay. Alright, cakap-cakap pun tak faham kan? Okay, mesti kita buat contoh. Okay, ni contohnya soalan. Dia suruh buat dimension determine dimension and SI unit. So kita nak cari dimension. Okey, pertama sekali kita buat untuk A, velocity. Apa yang kita tahu formula velocity? Change in displacement over time interval. So awak buat V equals to delta S over delta T. Kenapa delta S? Sebab S tu displacement, T tu time, change so delta lah. Okay. Kalau awak perasan dia ada buat kotak ni. Ini sangat penting. Bila masa nak buang benda ni, bila dia dah masuk dimension baru buang. Kalau dia bukan dimension, you tak boleh buang kotak. Okay, so ingat tak tadi? M, L, T, theta, I, A. Satu lagi apa? 2, 4, 6. Satu lagi apa? M, L, T, theta, A. Satu lagi apa? N. Okay. So S adalah displacement. So displacement adalah length. So saya akan letak L lah, sama dengan L. Tak perlu buat bracket dah sebab dia dah dimension. Time adalah
T. So my dimension is LT negative 1. Cuba tengok ya. V ni masih dia buat bentuk kotak sebab dia bukan dimension. The one yang tak boleh ada kotak baru bila masa kotak tak ada, bila dia adalah dalam bentuk dimension. Sebab ramai student yang salah benda tu. Sebab tahun lepas keluar soalan macam ni. Okey, unit. Macam mana pula unit? L. Apa unit L? L adalah length. Length unit dia mass. Mass pula. Length unit dia meter. Time. Time unit dia adalah second. Sebab soalan tadi minta dimension and SI unit. So you kena letak dua-dua lah jawapan kat sini. Okey. Faham ke tak faham? Faham. Faham. Okey. Faham. Okay, kita buat satu lagi contoh. Acceleration. Apa itu acceleration? The rate change of velocity. So maksudnya delta V over delta T. Cuba you tengok dia buat bracket. Kenapa dia buat bracket cikgu? Sebab dia bukan dimension. Dia adalah nak treat, kita nak pergi dia buat jadikan dia dimension. Okay. So velocity tadi you dah dapat dah formula dia iaitu LT negative 1 yang tadi. So T time lah. So jawapan dia akan jadi LT negative 2. Dan unit dia MS negative 2. Kenapa MS negative 2? Betul lah, L meter, T second. Okay. Contoh lagi, C. P. Dalam kes ni, P ni bukan power Power P besar. Ini adalah momentum. Momentum adalah mass times velocity. Mass apa? Nak dia buat bracket. Bila dia masuk MLT theta NA ni baru tak ada bracket. Nampak dia buat bracket biasa je. Sebab mass adalah M, V adalah LT negative 1. So you akan dapat MLT negative 1 dan unit dia adalah M mass, L length, T temperature lah. T adalah time. So kg ms negative 1. Okay. 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 Lain. Okey, sama jugalah di ini. Ini adalah P rho apa tu density. Dan ini adalah force. Force equals to MA. So MM lah A LT negative 1. Okay. So contoh dia, ini contoh dia bagilah. Okay, so dia bagi tahu dia suruh cari unit K. Dia tanya apa unit untuk K, tak tahu tapi dia minta dia guna basic unit. Dia bagi tahu P ni adalah power, A ni surface area, T1 dengan T0 ni adalah temperature. So apa pertama sekali awak kena buat, awak kena cari setiap satu dia punya dimension. Okay. Power, apa formula power? Work over time. Work, apa formula work? Fs, F dot S. Work adalah F dot S. F, apa pula F? F sama dengan MA. MES over T. Okay, so dari sini awak boleh gunalah yang formula M, L, T, theta, N, A. So, mass adalah M, A acceleration, LT negative 2, S adalah displacement, T adalah time. So you akan dapat ML2T negative 3. So yang ini adalah dimension untuk P-net. 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 Ini dimension untuk P-net.
Okey, kita cari pula dimension untuk A sebab K nak cari tak perlulah cari dia. A area, so L squared je lah because meter squared kan, L squared. Okey, dan T pula adalah theta. T adalah theta. Dimension untuk T adalah theta. Okey, so apa yang dia buat ni, dia rearrange sebab question you, they ask you to find K. So we make it K as a subject. So yang lain ni, saya bawa dia pergi bawah. So K sama dengan bahagi je lah. So saya dapat ni. Okay, so saya akan dapat ini. Ini formula tadi. So saya nak dia jadi dimension. So saya kena buat bracket ni. Nampak tak dia buat bracket? Sebab dia nak masuk ke alam dimension dah sekarang ni. Okay, K saya nak cari. P tadi saya dah ada dimension saya. Iaitu yang ini. ML2, ML squared T negative 3 tadi saya dapat. A saya dah dapat T squared. Okay, yang ini ramai yang tak faham yang kat sini. Okay. T14 tolak T theta 4. Okay, T adalah theta. Theta 4 tolak theta 4. Okay, kenapa theta 4 tolak theta 4 dapat theta 4 pula cikgu? Okay, sebab kalau awak ingat balik tadi ada saya cakap. Ni ayat ini. Mana color lain ni mana? Ni. Dimension cannot be added or subtract. Maksudnya dimension ni hanya boleh berlaku dekat kawasan darab atau bahagi. So bila ada added atau subtraction, added tambah, subtraction tolak. So kalau ada added or subtraction, so kita akan buat dia sama. Sebab apa? Dia ni macam lebih kurang unit lah. Unit temperature Kelvin, tolak Kelvin. Ada ke dapat kosong? Tak, dia bukan macam tu tau. Kelvin tolak Kelvin still dapat Kelvin. 10 Kelvin tolak 5 Kelvin. Awak akan cakap apa? Tinggal 5 je. Tak kan? 10 Kelvin tolak 5 Kelvin. Awak jawab apa? 5 Kelvin. Kelvin still ada. Sebab dia adalah unit. Dimension ni adalah simbol. So dia awak tak boleh cakap T tolak T kosong. Tak boleh. So that's why dia biarkan theta. Ni theta 4 ni. Dia letak theta 4. Faham tak? Kau tak faham? Faham ke? Tak faham ke? Ke apa benda lah cikgu ni? Boleh tak? Faham. Kena tidur lagi. Faham. Okey. 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 So dari situ nanti awak akan dapatlah formula ni MT3. Kenapa T3? Sebab L2 ini tolak. So dapat kosong lah, ini boleh cancel. So dapat MT negatif 3, theta negatif 4. M kg, T second time kan. Theta Kelvin. So itulah unit dia. Okay. Kita masuk pula kepada yang terakhir tadi, yang learning outcome ketiga Verify homogeneity. Okay, apa maksud verify? So you kena tengok whether the following expression adalah dimensionless or not. So you nak kena tengok dia dimensionless ke tidak, sama ada dia correct ke tak correct. So contohnya dalam kes ni dia bagi formula ni. Okay, dia bagi tahulah S tu adalah displacement, U tu adalah velocity, initial velocity, A tu acceleration, T tu adalah time. So dia bagi ni lah. Okay, apa pertama sekali kita kena buat? Okay, kita tulis balik formula tu. Apa 2S sama dengan 2UT. 2S sama dengan 2UT plus half AT squared. Okay, ni formula yang dia suruh check. Okay, so dalam formula ni kita ada dua side. Satu adalah left hand side, satu lagi adalah right hand side. Okay, untuk left hand side you hanya ada satu formula je. So you tulis left hand side we only have
2S. Kalau awak tengok dia dah buat dalam bentuk petak. So maksudnya dia dah masuk ke alam dimension. So dia pecahkan 2 dengan S. 2 tak ada dimension. Kenapa tak ada? Ingat tadi balik saya cakap dimension tu hanya kat dalam table tu je. M, L, T, theta, N, E. Ini je. Yang lain tu tak ada. Bukan dimension. Contohnya cikgu saya ada 2 pi S. Ini tak ada dimension lah. Pi tak ada. So S sahaja dimension you. Okay, so 2 tak ada. So S adalah displacement. So dia akan ambil L lah. So L dia punya dimension. Okay, untuk right hand side, kita ada 2 dimension kena settlekan. Satu adalah UT. UT. So dia buat UT dulu. Buat U2, UT. U1 atau tak ada letak pun tak apa. U adalah initial velocity. So velocity LT -1, T adalah T. So ini boleh cancel, so dapatlah N. Okay, yang kedua AT. AT squared. So AT squared, so you akan dapat L T squared -2 sebab acceleration and then T squared. T ni kan, T squared kan dia. So T squared cancel, so you akan dapat L. So semua ni L. So maknanya left hand side dengan right hand side you sama sebab L tambah L. Dia bukan L sama dengan L tambah L, ni 2L, ini L. Bukan, dia bukan matematik ni. Dia adalah unit, dia adalah simbol. Maksudnya yang ni you dapat L, betul. Ini pun L, ini pun kena dapat L. So dia adalah left hand side, so dia adalah homogeneously dimensionally correct. So dia betul. Faham tak? Dengan 2 UT AT squared. A dalam 2 tak. 2 UT AY. Okay, AS. AS. Okay, katakanlah cikgu saya ada formula ni dengan formula ni. Ada berapa left hand side saya kena buat? 1 je. Ada berapa right hand side saya kena buat? 1 je. Bila masa dia ada 2, kalau dia ada plus or minus. Contohnya UT minus 2AS. So saya kena buat 2 berasingan. So kalau nampak plus or minus, you kena buat pecah-pecah. Okay, kalau dia adalah 280 bahagi 2A cikgu, ini dianggap 1 sahaja. Dia kalau plus or minus sahaja baru kita kena pecahkan dia kepada 2 bahagian yang berbeza. Okey, boleh tak ni? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Kita tengok satu lagi contoh ni Satu lagi contoh ni. Okey. Ini formula dia apa? Tengok. Ini V squared. Okey. Formula dia adalah kalau lain. Hijau. Okey, V squared sama dengan dia tak cantik. V squared sama dengan U squared plus 2GT. Ni formula dia. So kita ada left hand side, right hand side. So left hand side saya 1 je lah, V squared. So V squared, V adalah LT -1, squared kan dia, so dapat L squared T -2. Okay. Right hand side saya ada 2 kawasan. Saya kena buat kat U squared, satu lagi dekat 2GT. So untuk U squared, U adalah velocity sama je lah LT -1. So dapat L squared T -2. Untuk 2GT, saya buat asing-asing lah 2GT. 2 tak ada, dia bukan dalam MLT theta tu lah. Okay, G adalah gravity. Gravity adalah acceleration. So saya akan guna LT -2. T adalah T. So saya dapat L T -2 ini 1. So tambah dapat -1. So kalau awak tengok ini -2, ini -2. Tiba-tiba je ini -1. Maksudnya awak dapat sini L2 T -2
L2 T negatif 2 tambah L2 T negatif 1. So dia tak sama. Dia tak sama. Setiap lubang apa bulat-bulat ni kena sama. Macam case tadi. Macam case tadi L sama dengan L tambah L. Bulat-bulat ni mesti sama. So ini bulat-bulat dia tak sama. So dia adalah do not homogeneous. So dia adalah not dimensionally correct. Incorrect. Dia tak sama. Okay. Benda ni buat ni. Okay. Boleh? Boleh. Okay. 2% juga ni. Okay, yang lain ni boleh baca lah. Nanti awak boleh tengok ni dekat dalam ni. Okay, sampai situ je dulu. Okay, saya tak nak move lagi yang lain sebab pun dah petang. Saya rasa apa benda saya cakap pun ni kan nanti tak bukan faham pun. Okay, so hari ni ada 3 benda je you belajar. Yang pertama sekali tadi, define dimension. Tak perlu hafal pun lah. Dimension tu adalah apa? Teknik atau method untuk express in term of combination of basic quantity. Benda yang you kena hafal adalah 6 ni lah. MLT, A, theta, N. Ini kena hafal. Okay, yang kedua adalah verify. So macam mana nak verify? You kena guna left hand side sama dengan right hand side. Kena buat satu. Okay. So sebagai latihan pengukuhan, saya akan bagi 7 kan. Saya akan bagi exercise. Okay. That's what saya kata tadi. Nampak je senang. Senangnya budak tu dapat C, dapat A. Taklah senang itu. Mereka banyak kena buat kerja. Banyak kerja dia buat. Jadi bila dapat kerja cakap Alhamdulillah. Ada cikgu nak bagi kerja. So saya ada bagi awak exercise ni. Okay, awak boleh buka exercise ni nanti. So exercise ni saya akan upload dekat GC. Saya nak you submit ya. Okay, so apa yang nak buat? Awak tulis jawapan je. Velocity V, acceleration A, force F. Letak formula unit, SI unit, bagi tahu dimension dia. Dimension tu kira kat tempat lain lah. Okay. Tapi yang ini, yang check homogeneity ni saya nak awak buat jalan kerja lah. Okay. Apa-apa exercise saya bagi ni buat dalam buku tutorial. Saya tahu sekarang tak ada buku lagi. Buat je dalam kertas. Nanti dah dapat buku just stapler je. Ya. So ada 2 latihan saya bagi awak ni. Yang ini saya akan upload. Saya sekarang je terus upload. Saya upload dekat ni, dekat awak P7 kan. Saya upload dekat kelas ni. Saya nak you upload je. Saya guna mana P8 tadi. Ni. Okay. Reuse. Okay. So saya upload ni. So please upload your answer in PDF file. So saya nak semua orang nanti dah siap takat gambar, convert pada PDF, hantar. Due date ni saya buat esok lah. Paling lewat esok hantar. Sign lah. So itulah benda pertama sekali yang awak kena buat. Itu buat exercise ni dulu. Okay. Dah siap buat exercise tu, nanti kalau ada masa, katakanlah bosan kan, boleh start lah buat sikit-sikit ni tutorial ni. Tutorial tu boleh buat dah sebenarnya, ada beberapa soalan yang you boleh buat. Okay, boleh? Boleh tak? Dah tak boleh dah. Boleh. Janganlah tak boleh, baru hari pertama. Okay. Saya stop present. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya?